Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita masuk pada tajuk sinaran mengion dan juga sinaran tidak mengion. Okey, apa itu sinaran mengion? Okey, apabila satu sinaran seperti sinaran radioaktif melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif, sinaran ini dikenali sebagai sinaran mengion. Okey, maksudnya apa? Okey, maksudnya, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan sinaran radioaktif iaitu zarah alfa. Kita ada alfa, beta dan gamma. Okey. Jadi apabila zarah-zarah radioaktif ini melintasi udara, dia bergerak dalam udara, okey, dia akan menghasilkan ion positif dan juga ion negatif. Kalau zarah tersebut bila dia lalu dalam udara, dia menyebabkan zarah-zarah udara tadi menghasilkan ion positif dan ion negatif, kita panggil sinaran itu adalah sinaran mengion. Okey, contohnya. Contohnya zarah alfa. Okey, apabila zarah alfa, keadaan asal ini molekul udara sebelum zarah alfa merentasi udara. Okey, apabila zarah alfa merentasi udara, molekul-molekul udara ini akan mengion, akan membentuk ion positif dan juga ion negatif. Okey, macam mana molekul ini boleh membentuk ion negatif dan ion positif? Okey, apabila zarah alfa ini lalu, dia mempunyai tenaga yang sangat tinggi. Jadi bila dia melalui udara, dia membebaskan tenaga kepada molekul-molekul udara, menyebabkan zarah tadi kehilangan tenaga. Dan tenaga yang hilang ini dipindahkan kepada molekul-molekul udara. Jadi apabila molekul-molekul udara menerima tenaga, elektron yang ada di dalam molekul ini mempunyai tenaga yang cukup untuk membebaskan diri dari molekul udara tadi. Jadi menyebabkan ion negatif dari molekul ini terbebas keluar. Jadi bila satu elektron keluar, ion negatif ataupun elektron keluar, molekul udara ini sudah tidak neutral lagi. Bila dia neutral, bilangan positif, bilangan elektron dan juga bilangan protonnya sama. Tapi bila elektron tadi keluar satu, dia dah tak jadi. Dia sudah menjadi tidak stabil. Jadi dia sudah berlebihan ion positif. Jadi menyebabkan molekul udara mengion. Jadi udara mengion, menjadi ada ion. Menyebabkan udara menjadi positif dan negatif. Ada ion positif, ada ion negatif. Jadi zarah alfa ini kita boleh panggil sebagai sinaran mengion. Jadi apa sahaja zarah, sinaran yang menyebabkan molekul udara tadi mengion, kita panggil dia sinaran mengion. Boleh faham? Kita teruskan. Ini adalah dalam spektrum elektromagnet. Kamu dah belajar spektrum elektromagnet terdiri daripada gelombang frekuensi rendah, gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya nampak, ultra ungu, sinar X dan juga sinar gamma. Ini kamu dah belajar semasa tingkatan 1. Ini kamu dah belajar semasa tingkatan 1. Jadi ini gelombang bahagian sebelah sini, daripada gelombang frekuensi rendah, gelombang radio, gelombang mikro, inframerah dan juga cahaya nampak merupakan sinaran tidak mengion. Sinaran-sinaran di sebelah sini, di sebelah kiri ini, bila melalui udara dia tidak menyebabkan molekul udara mengion. Ultra ungu pula. Bahagian ultra ungu yang frekuensi rendah, frekuensi rendah adalah tidak mengion. Tapi sinaran ultra ungu yang mempunyai frekuensi lebih tinggi, sebahagian dari ultra ungu dia dia ada merupakan sinaran mengion. Jadi sinaran X adalah X-ray, sinaran mengion, sinar gamma juga sinaran mengion. Jadi ini adalah sinaran mengion dan juga sinaran tidak mengion. Kita lihat pula jenis-jenis sinaran mengion. Jadi 3 jenis sinaran radioaktif. Jadi ketiga sinaran radioaktif ini merupakan sinaran mengion.
Okey, jadi sinaran radioaktif merupakan sinaran mengion. Sinaran lain yang menyebabkan udara mengion kita panggil sinaran mengion. Jadi jadi di sini sinaran mengion tidak semestinya sinaran radioaktif, tetapi sinaran radioaktif merupakan sinaran mengion. Okey, ini sinaran tadi, okey, sinaran radioaktif tadi kita lihat dari segi sifat-sifatnya. Okey. Okey, kita lihat sinar alfa. Sinar alfa simbolnya ini. Sifat semula jadinya adalah merupakan nukleus helium, manakala beta sifat semula jadinya adalah elektron yang berhalaju tinggi. Okey, sinaran gamma pula merupakan gelombang elektromagnet. Okey, untuk sinar alfa, cas zarahnya adalah positif. Okey, dia bercas positif. Manakala sinar beta dia bercas negatif, sinaran gamma dia adalah neutral. Okey, kuasa pengionan bagi alfa adalah tinggi. Sinaran beta kuasa pengionannya adalah rendah. Sinaran gamma kuasa pengionannya adalah sederhana. Okey. Untuk kuasa penembusan, okey, alfa mempunyai kuasa penembusan yang rendah. Okey, alfa kuasa penembusan rendah. Okey, ini sederhana. Okey, ini tinggi. Okey, kuasa penembusan ini dia berkait rapat dengan saiz. Okey, saiz zarah ini. Okey, kalau sinar beta, okey, dia adalah nukleus helium. Okey, terdiri daripada dua ion positif dan dua nukleon. Manakala beta adalah terdiri daripada elektron. Okey, satu elektron. Dan sinar gamma merupakan sinar sahaja. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, saiz alfa lebih besar berbanding beta, lebih besar berbanding sinar gamma. Oleh itu, okey, sinaran kuasa penembusan alfa adalah rendah, kuasa penembusan beta sederhana, kuasa penembusan gamma adalah tinggi. Okey, kuasa penembusan dengan pengionan ini dia sentiasa terbalik. Kalau penembusan tinggi, penembusan tinggi, pengionan rendah. Okey, kalau pengionan tinggi, penembusan rendah. Okey, apa maksudnya kuasa penembusan? Kuasa penembusan itu adalah kebolehan sinar tersebut untuk menembusi sesuatu objek. Okey, kalau alfa disebabkan kuasa penembusannya rendah, okey, alfa ini boleh dihentikan dengan sekeping kertas. Okey, maksudnya apa? Kalau ada satu sumber yang menghasilkan sinaran alfa, okey, kita tak nak sinaran alfa ini terkena pada badan kita, mungkin dia akan menyebabkan berlakunya mutasi. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh letakkan sehelai kertas di antara sumber radioaktif tadi dengan kita. Kita letak sehelai kertas, alfa tadi dah tak boleh sampai pada kita dah. Dia dah dihalang oleh kertas. Dia tidak boleh menembusi kertas. Okey, boleh faham? Okey, untuk beta pula, okey, kalau sumber tadi adalah menghasilkan sinaran beta, okey, kalau kita letak kertas, beta boleh lalu melalui kertas. Jadi apa yang boleh menghentikan beta? Yang boleh menghentikan beta adalah aluminium setebal 3 mm. Okey, kalau aluminium yang nipis yang tak sampai 3 mm, dia tak mampu juga untuk menahan beta. Okey, dia mesti setebal 3 mm sekurang-kurangnya. Okey, kalau kita guna aluminium 3 mm dan sumber tadi menghasilkan sinaran gamma, okey, sinaran gamma boleh tembus macam tu sahaja melalui aluminium. Okey, untuk menghentikan penembusan gamma, okey, kita memerlukan plumbum setebal 10 cm. Okey, plumbum setebal 10 cm ataupun konkrit. Okey. Plumbum setebal 10 cm. Jadi kuasa penembusan gamma ini sangat tinggi. Okey, kita lihat pemesongan oleh medan elektrik. Okey, medan elektrik. Okey, bila kita letakkan, okey, kita alirkan sinaran-sinaran radioaktif tadi dalam medan elektrik. Okey, katakan kita bebaskan alfa. Okey, alfa dibebaskan. Okey, alfa dibebaskan dan kita lihat alfa itu tertarik ke pelat negatif. Okey, kalau kita letak beta, okey, kita pancarkan beta, beta tertarik ke pelat positif. Okey, beta tertarik ke plat positif. Okey, boleh?
Okey. Kalau kita pancarkan gamma, okey, gamma lurus sahaja, dia tidak terbengkok ke mana-mana. Okey, ini menunjukkan apa? Okey, kita tahu bahawa bila ada plug negatif, yang akan tertarik kepadanya adalah ion positif. Jadi kalau untuk plug positif, yang tertarik kepadanya adalah ion negatif. Jadi beta merupakan ion negatif. Okey, atau membawa cas negatif. Jadi elektron akan tertarik ke plug positif. Manakala alfa yang bercas positif akan tertarik ke plug negatif. Okey, kalau yang kedua, kalau kamu perasan di sini, okey, kalau alfa dia lambat terpesong. Okey, dia lambat terpesong. Kalau beta dia cepat terpesong. Ini kenapa? Ini disebabkan oleh berat zarah. Okey, jisim zarah. Okey, jisim zarah. Okey, jisim zarah. Jadi alfa mempunyai saiz yang lebih besar, mempunyai jisim yang lebih besar, dia susah dipesongkan. Dia akan lambat terpesong. Susah terpesong. Okey, kalau beta pula disebabkan dia ringan, okey, dia lebih cepat terpesong. Okey, kamu nak tarik benda yang ringan lebih cepat daripada kamu nak tarik benda yang berat. Okey, boleh faham? Okey, sekarang kita lihat pemesongan oleh medan magnet. Okey, kita lalukan sumber radioaktif di antara plug positif dan plug negatif. Bukan plug positif, sorry. Di dalam medan magnet ini ada magnet kutub utara dan kutub selatan. Jadi di tengah-tengah sini ada medan magnet. Okey, medan magnet. Okey, bila kita letak sumber radioaktif, okey, pancarkan sinaran radioaktif, untuk gamma dia bergerak lurus sahaja. Manakala alfa dia bergerak ke atas. Okey, dia naik ke atas ini, naik ke atas sini. Okey, dia naik ke atas, bukan ke sebelah sana, bukan ke sana. Okey, dia naik ke atas. Okay, kalau ini pula dia turun ke bawah, dia turun ke bawah. Okey, kalau kita lihat dari, kita lukis dari pandangan depan. Okey, pandangan depan. Ini utara, ini selatan. Okey, alfa akan bergerak naik ke atas, manakala beta akan bergerak ke bawah. Okey, boleh? Okey. Okey, sekarang ni, okey, ini pandangan depan. Jadi alfa akan naik ke atas, beta akan turun ke bawah. Jadi macam mana kita nak tentukan, macam mana kita tahu arah pergerakan alfa dan beta? Okey, ini kita boleh gunakan petua genggaman tangan kanan Fleming. Okey, petua genggaman tangan kanan Fleming untuk menentukan arah pergerakan alfa. Kita boleh guna petua tangan kanan Fleming. Okey. Kita lihat sumber sinaran mengion dalam alam sekitar. Okey, pertama, okey, dalam alam sekitar, sumber sinaran mengion dikelaskan kepada sumber sinaran mengion semula jadi dan juga sumber sinaran nukleon buatan manusia. Jadi dalam alam sekitar ada dua jenis sumber sinaran, iaitu sumber sinaran mengion semula jadi dan juga sumber sinaran mengion buatan manusia. Okey, contoh-contoh sinaran semula jadi adalah sinaran kosmik dan juga sinaran latar belakang. Okey, latar belakang ini yang memang dah ada di bumi. Okey, memang ada di bumi. Manakala yang buatan manusia adalah disebabkan oleh kemalangan nuklear, ujian nuklear, penggunaan radioisotop untuk perubatan. Jadi jika berlaku kemalangan nuklear, sinaran radioaktif ini ataupun sinaran mengion ini akan terbebas ke persekitaran. Sama juga dengan ujian nuklear. Bila negara-negara menjalankan ujian nuklear, okey, radioaktif yang dihasilkan itu akan bertambah dalam atmosfera. Okey, sama juga dengan penggunaan radioisotop untuk perubatan. Jadi selalunya kawasan atau jawatan yang menggunakan radioisotop untuk dibuat radiasi, okey, orang yang ada kanser selalunya dia akan buat rawatan kemo menggunakan radioisotop. Jadi kawasan itu selalunya tak boleh lalulah. Okey, selalunya dia bahaya sedikit. Jadi selalunya orang yang menjalankan kemoterapi ini, okey, dia tak boleh jumpa dengan orang lain dalam tempoh satu-satu masa sebab dia takut nanti bila badan dia dimasukkan dengan radioisotop, okey, radiasi yang dihasilkan oleh radioisotop itu akan mengganggu orang lain.
Okey, sinaran kosmik. Apa itu sinaran kosmik? Sinaran kosmik adalah sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria ataupun dari galaksi lain. Okey, sinaran yang dihasilkan dari kawasan lain daripada luar sistem suria. Okey, jadi kita sinaran kosmik ini juga kita panggil sinaran kosmik galaktik. Okey, teleskop Cherenkov di Gunung Hopkins Amerika digunakan untuk mengesan sinaran kosmik. Okey, bila kita ada lah teleskop untuk kesan sinaran kosmik sebab kita kena jaga okey kandungan radiasi di bumi untuk supaya bumi sentiasa selamat untuk hidupan. Okey, seterusnya kita lihat sinaran latar belakang. Apa itu sinaran latar belakang? Sinaran latar belakang terdiri daripada pelbagai sinaran ion yang ada dalam sekitar. Okey, dia dihasilkan oleh semula jadi. Okey, dia secara semula jadi dan juga buatan manusia. Jadi sinaran latar belakang ini dihasilkan secara semula jadi dan juga dihasilkan oleh buatan manusia. Dia apa yang berlaku tadi, contohnya kemalangan nuklear itu, dia menyumbang kepada kuantiti sinaran latar belakang. Okey. Okey, saya rasa itu sajalah untuk hari ini dulu. Okey, ini kita sambung kelas berikutnya.